Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam kuliah pada hari ini kita akan belajar berkenaan inilah satu kaedah analisis yang agak agak terkehadapan berbanding teknik-teknik analisis yang kita belajar pada sebelum ini, yang daripada macam teknik Kai kuasa 2, ujian T, Mann-Whitney-U, Kroskal-Wallis dan korelasi. So, ujian regresi ini dia kalau kita nak jalankan teknik kaedah analisis regresi ni, dia agak kompleks juga, tapi still kita boleh memahami bagaimana cara nak gunakan teknik regresi ni dan masa bila kita gunakan teknik regresi ni. Teknik regresi ni penting sebab dia membolehkan kita menguji lebih banyak perkara yang boleh kita uji berbanding dengan teknik kaedah lain yang saya sebut tadi, macam korelasi, Mann-Whitney-U, Kroskal-Wallis, ujian T, Kai kuasa 2, ANOVA kan, dan lain-lain. So regresi ni, jika kita nak bezakan banding dengan korelasi, dia ni yang point kedua ni, dia adalah versi yang more sophisticated. Dia lebih keupayaan dia lebih tinggi lah berbanding korelasi. Kalau kita tengok kaedah regresi ni, dia ada banyak jenis lah. Bawah regresi ni, sub bawah dia, ada linear regression, ada multiple regression, ada hierarchical regression, ada stepwise regression. Tapi untuk di peringkat kita, untuk tujuan kursus kita ni, kita cukup sekadar untuk memahami inilah kaedah bagaimana untuk menjalankan kaedah linear dan multiple regression, kan? Linear dan multiple regression. Okay, so regression ni kalau kita tengok dekat sini, pentingnya adalah kita melihat kita nak explore relationship, hubungan antara inilah IV dan DV, kan? Dan IV dan DV ni hendaklah diukur dalam bentuk continuous scale, kan? Yang macam contoh seperti sebut continuous scale, saya selalu sebut dalam kelas, Likert scale lah, kan? Tak kisahlah guna skala 1 hingga 5 ataupun skala 1 hingga 7. So dia bukannya setakat untuk boleh explore hubungan, dia juga kita boleh identify. Okay, kalau kita tengok, kalau kita ada 2-3 IV nak uji ke DV tu, kita boleh identify which variable, which boleh ubah yang ada pengaruh dan impact atau kesan yang lebih kuat berbanding IV-IV lain terhadap DV ni. So itu yang bestnya, dia bukan setakat nak tengok hubungan sama ada hubungan tak antara IV dan DV seperti yang kita belajar dalam dalam kuliah lepas berkenaan korelasi. Tapi regresi ni membolehkan kita identify sejauh mana kesan impak IV itu kepada DV, bukan limited kepada hubungan saja. Dia boleh tahu pula kekuatan impact kesan untuk IV itu kepada DV, okay? Okay, sebab tu kaedah regression ni dia menyebabkan dianggap sebagai ideal lah untuk kita study fenomena yang kompleks di luar sana tu, kan? Okay, so tapi bila kita buat regression ni, kita kena ingat, kita bila nak kaji hubungan antara IV dengan DV ni, kita kena bersandarkan kerangka konseptual yang kukuh lah. Kerangka konseptual tu kita bina seperti kita belajar dalam kuliah yang lepas, adalah berasaskan daripada premis ataupun platform literature yang kukuh, kan? Kita tak boleh macam setakat ni jadi IV lah, ni jadi mediating lah, ni jadi moderating lah, ni jadi DV lah. Kita boleh main susun macam tu. Dia kena bersandarkan kepada asas literature yang kukuh, kan? Asas literature kukuh tu kita dibina jadi theoretical framework. Dari theoretical framework tu jadi conceptual framework, dan dari conceptual framework tu jadi research objective dan hypothesis, kan? So perkara tu kita kena bersandarkan asas teori, asas literature yang kukuh. Okay, bukan kita main duk masuk-masuk je macam maknanya sebab tu ayat ni, don't use multiple regression as a fishing expedition. Macam seolah nak memancing, kita main agak-agak, kita main susun hati kita tanpa sebarang sebab ataupun asas literature yang kukuh. So kita kena justifikasi dari segi aspek teori dan literature yang kukuh lah, maksud saya. Okay, so regression ni sebab kerana kaedah dia agak terkehadapan,
memang terkadapan dan dia boleh use lah, dia boleh digunakan untuk ni lah address research questions yang pelbagai, persoalan kajian yang pelbagai kan. Ini saya dah sebut, it can tell you how well a set of variables is able to predict a particular outcome. Dia boleh tengok kalau ada 3-4 variable, variable mana yang tak ada hubungan, tak ada kesan, variable mana yang ada hubungan, ada kesan, dan dalam kalangan variable yang ada hubungan dan kesan tu, dalam DV tu, variable mana yang mempunyai impact kesan yang kuat, mana yang variable yang mempunyai kesan sederhana, dan mana variable yang mempunyai kesan yang paling lemah. Kan kita boleh compare pula. So dari situ kita boleh identify lah kan. Macam contohnya kita macam macam contohnya kalau kita tengok kerangka konseptual kat sini kan, satu kan, kalau kita tengok ada di sini ada 2 IV dan 1 DV kan. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita banding intelligence hubungan dia dan kesan dia, hubungan atau kesan dia sejauh mana kat job performance, kita boleh compare intelligence ni dengan B ni. Ni kedua ni IV, contoh IV, dan ni DV kan, job performance. So kita boleh compare lah intelligence dan B ni mana yang punya kesan dan hubungan yang lebih kuat kan, antara dua ni kalau kita compare kan. Tengok B dia lebih kuat kesan dia, impact dia terhadap job performance berbanding intelligence kan. So ada satu lagi keunikan regression ni, dia boleh bagi total punya model ni, kekuatan hubungan model ni. Total hubungan. Dia bukan tengok satu-satu individu macam tengok contoh intelligence job performance, B dengan job performance. Dia boleh bagi satu ini ayat dia. It can also be macam mana dia tengok macam mana kedua-dua ni kalau combine, sejauh mana kekuatan peramal dia, macam mana dia boleh meramal sebarang perubahan job performance ni, macam dia makin tinggi ke makin rendah kan. So ini best regression. Dia boleh tengok the model as secara keseluruhan ataupun kita boleh tengok secara individu satu-satu kan, dan kita compare which one yang yang better kan. So so inilah maknanya, maksud saya dia boleh tengok as a whole, macam how well a set of variables kan, how well a set of variables tu boleh predict a particular outcome. A set of variables tu mungkin terdiri daripada 3 ataupun 2 IV, mungkin terdiri 4 IV. Macam mana mereka boleh meramalkan DV tu kan. So ni juga ayat yang masuk saya, yang saya terangkan tadi. Regression will provide you information about the model as a whole, all punya skills tu, and relative contribution of each of the variables that make up the model kan, or the individual sub-skills. Maknanya dia boleh bagi predictive power of the whole model, ataupun dia tengok individu kan, individu intelligence dengan job performance, B dengan job performance kan. Tapi malahan macam kalau kita tengok kat model kat sini, ni satu kan, tapi kita boleh tambah pula macam satu IV, motivation. Kita tengok kalau kita tengok, kalau sebelum ni adakah keseluruhan model ni, kekuatan model ni sejauh mana. Adakah bila kita tambah faktor motivation ni, dia akan makin kekuatan all the each of the variable yang kita uji ni pun boleh upaya uji, intelligence, being, motivation ni, mereka kekuatan ni, gabungan ketiga variable ini dapat meningkatkan lagi kuasa dia meramalkan sebarang perubahan kepada job performance sebagai selaku DV kan. Adakah makin tinggi intelligence dengan kehadiran motivation, makin tinggi job performance. Dengan kehadiran B dengan kehadiran motivation, makin tinggi job performance, ataupun makin rendah job performance, ataupun dengan kehadiran apabila kita uji intelligence dengan job performance ni, dengan kita masukkan motivation ni, tak ada apa-apa sebarang penambahbaikan atau sebarang improvement ataupun sebarang penurunan in terms of kuasa intelligence untuk meramal, untuk explain variance dalam job performance ni kan. So kita nak tengok sejauh mana tinggi variance yang job performance ni boleh di-explain by variable intelligence, pun boleh ubah intelligence, pun boleh ubah B, pun boleh ubah motivation. So itulah yang bestnya regression ni. So ini adalah contoh-contoh persoalan kajian yang kita boleh kajilah, macam mana a set of variables is able to predict a particular outcome. Macam mana a set of variables ni kan, semua ni boleh predict a particular outcome.
macam mana which variable dalam mana satu variable antara tiga ni yang dapat best sekali, the best is the best predictor of an outcome job performance tadi kan, which one is the best predictor of the job performance. Okay, ataupun kalau kita regression juga dia mampu kita buat kalau kita nak uji betul-betul intelligence dengan B, dia tengok betul nak compare intelligence dengan B ni dengan job performance, tapi dia control influence impact motivation ni. Dia boleh control impact motivation ni supaya dia tak mengganggu hubungan antara intelligence dan B terhadap job performance. So itu adalah salah satu keupayaan dan keunikan regression lah. Bagaimana regression ni boleh kita boleh uji pelbagai orang kata pelbagai interhubungan ataupun antar hubungan antara kombinasi pelbagai pemboleh ubah terhadap DV ni. So the possibilities of kita nak uji ni macam-macam kombinasi kita boleh uji main-main. Sebab tu kita cakap sebelum kita nak uji-uji ubah-ubah kedudukan IV dengan DV ni kan, masa tu IV, masa tu DV, masa tu mediating, masa tu moderating ni, jangan dia harus bersandarkan ke atas justifikasi dan justifikasi literature yang kukuh. Kita tak boleh main suka-suka hati je susun tanpa sebarang asas literature ataupun teori yang kukuh. Sebab kerana keupayaan regression yang kita boleh buat macam tu, tak semestinya kita boleh buat suka hati je susun kedudukan variable tu. Okay, macam saya sebut tadi di awal-awal kuliah, kita ada banyak jenis kan. Macam kat sini saya sebut banyak jenis regression. Kat sini ada 3 lah saya senaraikan. Standard ataupun simultaneous. Standard regression lah. Panggil standard regression biasa kan. Ataupun hierarchical ataupun sequential ataupun stepwise. Tapi kita tak perlu go deep into this two punya sub punya regression lah jenis. Kita akan go deeper here. Kita akan mendalami bagaimana kita jalankan standard punya regression kan. Dan standard regression ni kita ada linear or multiple. Okay, so apa beza linear multiple ni? Linear multiple ni mudah je. Okay, kalau kita uji antara satu IV dan satu DV, maka itu dipanggil linear sebab dia satu je. Ataupun B dengan job performance, itu linear. Tapi kalau kita masukkan simultaneously dalam SPSS, kita uji sekaligus satu model ni di mana dan satu model ini merangkumi intelligence sebagai IV pertama, B sebagai IV kedua dan job performance sebagai DV. Kita uji sekaligus sebab kita tengok which one yang mempunyai keupayaan peramal yang lebih baik banding kalau kita compare intelligence dengan B ni. Maka itu kalau kita sebab dah lebih pada satu IV, maka itu dipanggil sebagai multiple regression. So itulah beza antara linear and multiple regression. Okay, so bila kita nak go deeper into standard linear multiple regression ni, macam saya sebutlah, all the independent variables kan, IV ataupun predictor. Kadang-kadang setengah orang panggil predictor, setengah orang panggil IV kan. Predictor ni boleh terdiri daripada IV, mediating or moderating. So all ni kita panggil predictor, predictor. Ataupun okay. So maksudnya bila kita nak tengok, kalau kita nak compare, kita boleh masukkan SPSS dalam satu model ataupun equation, model ataupun equation. Ni panggil equation lah ni. The whole list ni orang biasa panggil model, ada orang panggil equation. Model equation dia the same thing lah, tapi biasa orang panggil model lah kan. Equation tu dia penceritaan yang tersirat dalam model ni sebab dia ada perkiraan dia. So sebab tu ada orang panggil equation ataupun model Okay. So and then boleh masuk secara pada waktu yang sama, dan setiap independent variable tu akan dinilai berdasarkan dia punya kuasa meramal kan. Tengok dan then compare, tengok mana satu yang kuat, mana satu lemah, mana satu sederhana kan. Kaedah ini memang orang kata dah biasa lah, dah banyak dah orang guna dalam research kan. Okay, so biasanya kita akan nak guna kaedah regression ni bila kita ada ni variables yang macam biasanya kita kalau nak tahu sejauh mana variance dan dependent variable ni boleh dijelaskan ataupun boleh terangkan oleh a set of variables yang pelbagai. Macam personality ni mungkin ada banyak variable yang
bawah personality yang kita nak uji terhadap anxiety ni, sebagai contoh sebagai selaku DV kan. So kalau kita terangkas macam nak as model as a whole, personality skills ni sebagai as a whole, sejauh mana dia boleh explain anxiety ni boleh, ataupun kita nak tengok satu-satu sub variable bawah bawah personality ni, kita tengok individu by individu, sejauh mana macam faktor A, faktor B, faktor C mempengaruhi anxiety. Okay. So bila kita boleh check setiap variable tu A, B, C tu kan, so kita boleh tengok lah how much unique variance kan, ini daripada variable, each unique variable explain. Kita boleh explain, kita boleh tengok how much variance DV ni explained by factor A, how much variance explained by factor B, how much variance explained by the factor C. So makin tinggi variance, makin kita boleh tahulah, okay, faktor tu paling kuat lah kot in terms of impact dan kesan dia dalam menjelaskan DV banding faktor-faktor lain. So kita nak membezakan kekuatan impact tu dari segi jumlah variance of the DV ni yang boleh jelaskan, diterangkan oleh setiap IV yang kita uji dalam model itu. Okay? Okay. So sebelum kita menjalankan regression ni, kita ada beberapa syarat lah kan. Beberapa syarat untuk membolehkan kita menjalankan regression ni. Macam kita tengok di awal kuliah itu, kan di awal kursus ni dalam 2, 3, 4 minggu lepas kan, kita ada belajar berkenaan assumption kan. So assumption ni ada beberapa lah, dan regression ni kalau kita compare assumption dia berbanding dengan teknik keadaan lain, regression ni banyak sikit assumption dia, renyah sikit nak jalankan regression ni, nak fulfill syarat dia kan. Tapi peringkat kita hanya just go through lah, kita tak boleh untuk peringkat degree ni saya macam cukup sekadar kita macam go through just few of the assumption, kita tak boleh macam nak go in detail sangat, sebab sebenarnya assumption untuk membolehkan kita melakukan regression ni, assumption dia sangat kompleks dia memerlukan pembacaan yang lebih mendalam untuk kita memahami syarat-syarat yang membolehkan kita menjalankan regression ni, assumption ni. Okay, pertama sample size kita dah go through, saya tak nak go ni, nak explain deeper lah. Macam kita dah tahu Stevens kan punya recommendation, dia nak 15 respondent per predictor kan, per setiap IV, DV, mediating, moderating tu kan, predictor kan saya cakap kan. So Tabachnik and Fidel guna formula ini kan. So di mana M ni adalah merupakan number of independent variables. Okay, kalau multicollinearity pula, dia merujuk kepada hubungan dalam kalangan IV tu. Katakan macam tadi intelligence dengan B tu kan, ada dua IV kan. Kalau intelligence dan B tu punya hubungan yang tinggi, itu mungkin menjadi masalah kalau kita jalankan regression sebagai, kalau kita anggapkan intelligence dan B itu sebagai dua pemboleh ubah yang berbeza. Kerana sebab korelasi hubungan ataupun hubungan antara intelligence dan B sangat tinggi. Mungkin sepatutnya kita kaedah nak betulkan, kita patut gabungkan intelligence tu dengan B, jadi satu IV saja, sebab mungkin dia sebenarnya sebab bila dia ada korelasi hubungan yang kuat kan antara intelligence dan B tu, ia mungkin menandakan bahawa itu adalah merupakan satu pemboleh ubah yang sama actually sebenarnya. So ini fenomena ni dipanggil sebagai multicollinearity lah kan, multicollinearity. Kalau singularity pula, dia berlaku apabila satu IV tu sebenarnya, satu IV yang kita tu kan sebenarnya kita dapat dia daripada kita combine daripada 2-3 IV yang berbeza kan. So sebenarnya so benda tu jadi macam jadi isu juga, sebab dia takkan membolehkan kita, dia membolehkan dia menyumbang kepada good regression model kan. Kita nak good regression model, tapi kalau berlaku dengan multicollinearity singularity ni kan, so benda tu akan jadi problem. Dia akan jadi problem di mana mungkin result yang diperoleh di jana at the end of the day tu, output yang dijana oleh model yang kita dapat, model regression yang kita jalankan tu, benda tu mungkin kurang tepat, benda tu mungkin result jadi tak cantik, kita tak dapat sebarang keputusan yang
ada hubungan ataupun kesan yang signifikan, statistically signifikan kan. So itu antara isu dia lah, multi-cognitive singularity. Kalau outliers pula, kalau macam ada setengah macam daripada 300 orang kita, contoh kalau 300 orang responden jawab soalan kita, mungkin ada 4-5 orang ni jawab lain terus daripada yang lain. Benda ni dipanggil outliers. So dalam pengiraan regression ataupun model regression ataupun equation of the regression ni, benda ni tak bagus. Sebab benda ni kacau, benda ni kacau regression model tu. Jadi mungkin penyelesaian ni adalah just delete je outliers tu kan. Outliers ni kita boleh dapat daripada box plot, di mana kita belajar dah berkenaan box plot daripada beberapa kuliah minggu lepas kan. Dan juga kadang-kadang kita boleh dapat daripada scatter plot. Scatter plot nanti kita tengok nanti macam dalam scatter plot ni merupakan salah satu output yang boleh jana daripada apabila kita jalankan ujian regression ni. Okay, so dalam salah satu output yang digenerate oleh regression ni dipanggil scatter plot. So scatter plot ni adalah di mana kita boleh nampak outliers tu kalau dia ada standardized residual values lebih daripada 3.3 ataupun kurang daripada negatif 3.3. Dan kalau kita sebut macam ni kita tak nampak. Nanti saya akan tunjukkan contoh scatter plot, rupa scatter plot tu macam mana kita nak identify outliers tu kan. Macam mana kita baca yang lebih about 3.3 or less than 3. Negative minus 3.3 ni kan. So basically ini syarat-syarat dia, outliers, multiplicity, sample size kan. And then satu lagi normality lah. Normality kita dah terang panjang lebar macam mana kita tengok apa skewness, kurtosis, normality plot. Kita boleh tengok box plot. Dan kita juga boleh tengok apa ujian apa Shapirovic dan Kolmogorov-Smirnov kan. Tapi saya rasa cukup kita fokus normality, outliers, sample size, multicollinearity. Untuk linearity, homoscedasticity, independent residual ni kita tak perlu fokus lah untuk peringkat degree ni. Kita fokus kepada normality, outliers, multicollinearity, sample size. Okay. Sekarang kita nak tengok contoh bagaimana kita nak menjalankan multiple regression, ujian multiple regression. Linear regression, kita macam saya sebut, hanya IV dan DV lah, satu IV dan DV. Kalau multiple regression mungkin ada 2 IV dan 1 DV, ataupun 3 IV, 1 DV, ataupun 2 IV, 1 moderating, 1 DV, ataupun 1 IV, 1 mediating ataupun moderating dan 1 DV. So bergantung. Jika lebih daripada satu predictor untuk meramal UDV dalam satu model SPSS kita nak buat, jika lebih pada satu predictor yang terdiri pada IV ke mediating, moderating tak kira, maka itu terus dikategorikan sebagai multiple regression dan bukan linear regression. Okay, so ada 2 persoalan kajian dalam contoh ni kita nak tengok. Nombor 1 kita nak tengok bagaimana 2 measures of control. Ada 2 IV lah, satu mastery, satu PCOS ni. So mastery PCOS ni, mastery ni mungkin ni control of external events, mastery, and control of internal states. So ni model dia lah, macam mana dia dua ni dia boleh explain perceived stress. So dia tengok macam mana dua ni model as a whole, macam mana 2 measures of control yang terdiri pada control of external events and control of internal states ni dia predict perceived stress. And berapa banyak variance dalam perceived stress ni can be explained by inilah score yang boleh dapati dalam control of external events dengan control of internal states. Bila dia tengok ini, dia tengok berapa banyak bagaimana gabungan kedua pemboleh ubah ni boleh explain perceived stress dan sejauh mana banyak mana variance yang dalam perceived stress ni boleh explain by skor gabungan dua pemboleh ubah ni. Dan lepas tu question nombor 2 ni nak tengok mana yang satu yang best predictor, yang control of external stress atau mastery ataupun control of internal states ataupun PCOISS ni. Okay, which one is the best? So kita nak tengok macam mana kita nak uji, macam mana kita nak menjawab persoalan kajian ni kan. So saya tak nak, kita takkan buka SPSS, kita maknanya cukup slide ni kita untuk kuliah hari ni kita macam tengok terus dapatan. Saya pun dah masukkan dalam slide ni, cukup kita terus tengok dapatan tu, kita macam mana kita sahaja cara kita nak interpret dapatan tersebut kan.
Okay, ini adalah merupakan conceptual framework yang kita uji lah kan. Kalau kita tengok persoalan kerja pertama, sejauh mana, bagaimana control event, gabungan control of external event ni dengan control internal states ni, dia explain perceived stress. Dan banyak mana variance yang di-explain oleh gabungan dua-dua, kombinasi kedua pemboleh ubah ni, explain perceived stress. Itu persoalan perkajian pertama kan. Persoalan kajian kedua, antara dua-dua ini, which one is the best predictor? Which one is the best peramal yang boleh explain perceived stress ni? Bagaimana kita nak uji ni, nak bezakan tu, kita tengok jumlah variance yang di-explain lah by control external events dan jumlah variance yang di-explain by control of internal states. Katakan jumlah variance control of internal state lebih tinggi control of external event, maka kita boleh anggap control internal state ni adalah the best predictor of the perceived stress as compared to, kalau kita compare dia dengan control of external events. So macam itulah. So kita tengok sekarang, so ini merupakan prosedur dia. Seperti biasa, prosedur yang biasa kita belajar, kalau kita ikut betul step ni dalam SPSS, kita boleh jalan lah. Kita boleh ikut je kan. Kita just ikut je prosedur ni. Okay, kita ikut je. Dan yang paling penting adalah kita nak tengok result dia. Tengok result dia, make sure bila kita tengok result dia, ini adalah table pertama. Table pertama, kita apa step pertama adalah kita nak check lah assumption, regression kita tu kita ikut, kita capai kita memenuhi tak syarat ditetapkan seperti multi-collinearity. Kita boleh tengok dari segi SPSS ni kan, macam sample size kita dah tahu awal tadi kan. Kita tengok daripada Stevens ataupun Tabachnik and Fidel tadi tu, ataupun kita guna kaedah G power kan, kalau anda semua masih ingat lagi. Okay, pertama kita tengok table correlation sama ada tak multi-collinearity antara control of internal states yang ni control of external events kan. So ni total mastery. Okay, tengok ada tak orang kata hubungan yang signifikan kan, yang besar. So dia kata, kalau kita tengok dekat sini ayat dia, okay, check that your independent variable show at least some relationship with your DV. Okay, above 0.3 preferably. Maknanya dia nak tengok sama ada total perceived stress, total mastery ni ada hubungan tak dengan total perceived stress. Dia nak at least lebih atas pada 0.3. Kalau kita tengok dua-dua ni dengan total perceived stress, memang ada hubungan dengan total perceived stress. Total mastery negatif 0.6, total PCO ISS ni negatif 0.6 lah kalau kita bunda kan. Dua-dua hampir sama kan. Tapi kalau kita tengok in this case power scales correlate substantially with total perceived stress. Okay, dah settle. Ni pertama. Dan kedua, also check that correlation between each independent variable is not too high. Maknanya kita tak nak make sure dia lebih ada korelasi lebih 0.7. So kalau kita tengok total mastery dengan total PCOISS kan, kalau kita tengok 0.521. So keduanya adalah bawah daripada 0.7. So ini menunjukkan kita lepaslah syarat tu, at least dua-dua hubungan korelasi antara total mastery dan total PCOIS ni adalah tidak terlalu tinggi, tidak melebihi 0.7 yang ditetapkan. Dan katakan kalau kita ada berlaku situasi di mana memang betul hubungan antara total mastery dan PCOIS ni ada lebih daripada 0.7 kan. So kita kena consider sama ada kita nak gabungkan, kita compute dua-dua tu jadi satu variable sahaja. Tapi dalam konteks kes yang saya bagi ni, sebab memandangkan keduanya dalam 0.52, maka okay, lepas syarat tu. Okay. And then kita tengok coefficient kita tengok coefficient. Dekat sini lah kita nak uji tengok multi-collinearity, sama ada multi-collinearity ataupun tidak kan. So dekat table coefficient tadi atas ni correlation kita tengok table kedua itu coefficient. Kita tengok ni tolerance dan VRF ni 7.29, 7.72 kan. Okay, kita tengok dua-dua ini kan mempunyai nilai yang sama. So apa itu tolerance, apa itu VRF? Sebenarnya tolerance ni dengan VRF ni dia hubungan dia terbalik. Dia terbalik je. Macam
Kalau lepas tolerance, terlepas lah VF tu. Dia inverse, jadi hubungan inverse, hubungan yang terbalik kan. Okay, maksudnya apa tolerance? Tolerance adalah petunjuk di mana sejauh mana variability of the independent variable kita uji ni, contohnya konteks total mastery saya bagi, tak di-explain by total PCOS ni dalam model ni. And biasanya dia ukur dengan guna formula 1 minus R ni, kuasa 2. Kita tak perlu tahulah benda ni. Kita apa yang kita perlu tahu, bagaimana kita nak baca hubungan, bagaimana kita nak baca, kita interpret result tolerance VF. Kita nak tahu dengan nombor ni, kita tahu apa benda kita kena tahu, nak interpret macam mana. So katakan kalau nilai tolerance ni is very small kan, less than 0.10, maknanya dia mengatakan hubungan antara maknanya ni menunjukkan benda tu ada multi-collinearity. Tapi benda ni bukan small, dia lebih daripada 0.1, dia 0.7 ni. So maknanya menunjukkan tak ada multi-collinearity. Macam VIF pula, tengok macam saya kata, which is just the inverse of the tolerance value. Dia macam hubungan terbalik dengan VIF ni. Maknanya kalau VIF punya value ni lebih daripada 10, maka menunjukkan ada multi-collinearity. So yang penting kat sini bawah 0.1, ini kena lebih daripada 10. Dan kedua nilai ni nampaknya dia melepasi tahap yang ditetapkan untuk bagi membolehkan benda ni nak kata total mastery dengan total PCOS ni tak ada hubungan ataupun yang terlalu kuat sehingga menimbulkan isu multi-collinearity. So itu cara kita baca. Okay. So dari sini kesimpulan kita dapat daripada dua table tadi, correlation kita tengok kan, jangan lebih daripada 0.7 kan, satu. Dan keduanya kita nak tengok table coefficient ni, tolerance VF ni, tolerance jangan kurang dari 0.1 dan VF ni jangan lebih 0.10, maka itu menunjukkan tak ada isu multi-collinearity, lepaslah syarat multi-collinearity kan. Tapi yang tambahan daripada situ, kalau kita recap balik, kalau kita tengok table correlation, kita tengok juga kan IV dengan DV tu ada hubungan tak dengan DV. Kalau IV dan DV tu hubungan dia lebih daripada 0.3 kan, okey, nampaknya ada chance lah, memang adalah impact dan kesan yang dikeluarkan oleh total mastering ataupun total PCOISS terhadap perceived stress tadi tu kan, selaku DV. Okey, sekarang kita baru check normality. Normality kalau kita tengok graf ni, saya tak nak go very deep dalam ni kan. Kita dah tahu, kita tengok graf ni kita nampak macam normal walaupun dia ada belakang ni. Tapi kalau kita double confirm, kita boleh kira skewness, kita boleh kira kurtosis dan kita boleh tengok nilai Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov bagi kita make sure lagi kan. Okay, and then inilah kita panggil sebagai scatter plot. So scatter plot ni kalau kita ikut betul tadi kaedah yang saya tunjuk bagaimana nak jalankan multiple regression ni kan, inilah rupa scatter plot. Okay, macam mana kita nak identify which one is lebih daripada 3.3 ni. Tengok ni, 3 ni negatif 3. So kalau kita buat line dekat sini, kita nampak dekat sini mungkin ada satu outliers kan. Kalau 3 ni ada tak? Nampaknya hampir tak ada, mungkin ni. So bila kita klik, kita klik kat sini, kita boleh tahu kes nombor berapa yang pelik, yang jauh sangat daripada orang ni kan. Tapi ingat, kita tengok scatter plot ni bukan setakat tengok bawah daripada negatif 3.3 lebih daripada 3 ni. Kita juga nak tengok ni, residual ni dia kena macam seolah-olah macam bentuk segi empat ni kan, segi rectangular ni, bentuk rectangular ni. So and then most of the score, kebanyakan score dia concentrated, dia saturated, dia berkumpul banyak, dia overlap dekat nilai kosong ni. Kalau macam ni lah rupanya is good ni. So kalau kata ni outlier macam dalam kes ni ada satu je. Mungkin kalau ada satu ataupun dua, mungkin kita tak perlu ambil take any action lah untuk buang outliers tu, case tu. Kita just maintain je, kita run je regression. Tapi katakan daripada 300 ada 20 outliers ataupun 10 outliers. Mungkin kita kena ambil take action mungkin dengan buang ke 10 outliers tu, ataupun kita buang satu demi satu, kita run dan regression tu, kita main-main lah sampai dapat result okey. Itu mungkin satu kaedah yang baik lah untuk bagi
bagaimana untuk kita macam nak maintain jumlah responden tinggi, kita run outliers yang paling jauh sekali sampailah ke outliers yang paling dekat kan, sehinggalah kita dapat regression yang okey lah. Okey. Sebab tu macam saya cakap, if you find only a few outliers, it may not be necessary to take any action to buang outliers tu. Okay, dan now bila kita lepas the assumption in terms of sample size, in terms of outliers, in terms of multicollinearity, in terms of normality kan, now kita nak baca result dia. So kalau kita tengok dekat sini, ni model pertama, ni table yang kita nak baca. Okay, sejauh mana total mastery dengan total PCOISS tadi, dia explain variance of the perceived stress tadi tu. Sejauh mana? So tengok ni. Kita tengok dekat sini table R-square ni. So apa maksud R-square? R-square ni dia bagi tahu sejauh banyak mana variance dalam dependent variable perceived stress ni diterangkan atau jelaskan oleh model yang mengandungi dua IV ni yang terdiri pada total mastery dan total PCOISS. Kalau kita tengok R-square kat sini adalah 0.468. So berapa banyak? Kalau kita convert jadi percentage, darab 100 je, jadi 46.8% of the perceived stress boleh diterangkan, dijelaskan atau disumbangkan oleh kedua-dua IV ni, mastery dan PCOS ni. Maknanya mastery PCOS ni dia menerangkan atau menjelaskan 46.8% variance dalam perceived stress ni, which is quite impressive lah. Kalau dalam sains sosial, kalau dalam R-square dalam 20 ke 30% tu kira okey lah, kira biasalah tu. Banyak study 20-30%. Ni 46, hampir half ni kira okey sangat. Kira strong jugalah model ni. Kira solid lah model ni. So you will notice sebelah R-square ni ada adjusted R-square. So apa beza R-square dan adjusted R-square ni? Kan, kalau kita jumlah responden kita sangat kecil kan, better kita guna adjusted R-square. Sebab R-square ni kadang dia ada tendency dia overestimate of the nilai sebenar populasi yang kita kaji tu. So kalau responden kita tu kecil, dinasihati kita guna adjusted R-square. Tapi kalau responden kita besar, tak apa, kita boleh maintain guna R-square ni. Kan? Apa contoh-contoh jumlah responden kecil? Kalau jumlah responden dia bawah daripada 100 ke bawah, itu dikira kecil lah. Kalau 120, 150, 160 atau 200, 400, 300, tu jumlah besar, kita boleh maintain pakai regression lah. Pakai R-square lah. Kan, untuk kita dapatkan jumlah variance perceived stress yang dijelaskan oleh kedua IV ni kan, total mastery dan total PCOISS. Okay, so macam sebut ni, adjusted R-square ni dia corrects this overestimate yang dibuat oleh R-square ni to provide a better punya ramalan lah, a better estimate, a better punya pengiraan of the true population punya value kan. Sebab tu saya kata, if you have small sample, you may wish to consider reporting this value rather than normal R-square punya value ni kan. Okay, kalau kita nak tahu sama ada, kita tahu dah ada 46.8% of the perceived stress ni diterangkan oleh kedua variable ni. Tapi kita nak tahu dia signifikan ataupun tak signifikan. Nak tahu dia signifikan tak signifikan, kita tengok table ANOVA ni. Table ANOVA ni kita tengok signifikan ni, nampak ni. 0.00, dia kena bawah 0.05. Kalau di bawah 0.05, maka model ni dianggap sebagai signifikan. Malahan kalau kita tengok ni 0.000, maknanya model ini sangat highly strong lah, sebab dia signifikan. Dia bukan 0.01, dia bukan 0.05. Dia 0.000. So memang very strong lah. So level of signifikan ni sangat kuat lah maksudnya. So and then kita tengok sekarang kita tahu lah, kita menjawab persoalan kajian pertama lah dengan kita tengok how much of the variance of the perceived stress explained by both of the IV tadi tu, total mass and total PCOS. Dan kita juga tahu model tu adalah signifikan. So jawab selesai persoalan kajian pertama.
Sekarang kita nak tengok perusahaan kajian kedua, antara PCOS dengan Total Mastery ni, which one yang ada best predictor kan? Which one is the best predictor kalau kita compare dua tu kan? So bila kita compare dua tu, kita tengok table coefficient ni kan? So kita tengok kita tengok beta bawah beta. Ni pun beta. Ni standardized coefficient, ni standardized coefficient. So apa yang kita nak buat dekat sini, kita nak tengok nilai bawah standardized coefficient ni. Kita bukan tengok bawah unstandardized coefficient, kita tengok standardized coefficient. Kenapa? Apa beza standardized dengan unstandardized coefficient ni? So kalau kita tengok standardized bermaksud value antara dua variable ni, kalau kita compare kan, which one is the best predictor, dia dah ditukar ataupun being converted to skala yang sama supaya kita boleh compare kan, supaya kita boleh compare antara dua pun boleh ubah IV ni kan. Tapi unstandardized dia tak ubah. So itu beza dia lah antara standardized dengan unstandardized. So untuk kita nak compare antara dua pun boleh ubah ni, kita baca beta nilai bawah standardized coefficient ni. So dari sini kita nampak, okay, total mastery adalah negatif 0.424. Total PCOS ni adalah negatif 0.360. Okay. So kita nampak dari segi beta ni, kita tak payah perlu lihat nilai negatif ni kan, minus ni kan. Macam saya cakap, minus ni menunjukkan hubungan yang negatif kan. Hubungan negatif mana makin tinggi total mastery, makin rendah persist stress. Makin tinggi PCOS, makin rendah persist stress. Makin rendah total mastery, makin tinggi persist stress. Makin rendah PCOISS, makin tinggi persist stress. So dia terbalik gitu kan. Itu maksudnya hubungan negatif. So bila kita tengok beta ni, nilai value beta ni, tengok-tengoknya total mastery ni lebih tinggi. Total mastery. So bila kita tahu total mastery tinggi, maknanya, tapi tengok perspesan ni was slightly lower kan, negatif 3.6 berbanding negatif 0.42 ni kan. So apa maksudnya bila total mastery lebih tinggi? Total mastery maknanya total mastery makes the strongest unique contribution. Maknanya dia lebih tinggi lagi. Dia lebih kuat dalam explain atau menyumbang kepada explain variance dependent variable, which is perceived stress lah kan. Maknanya. So bila kita tengok ni, kita tengok kat signifikan. Dua-dua ni signifikan. Nampak ni total mastery untuk negatif 8.24 signifikan. Total PCOS negatif 3.6 pun signifikan. So menunjukkan dua-dua ni signifikan. So kalau dua signifikan, maka dua-dua ni mempunyai hubungan statistically signifikan dengan DV, IV dan DV. Tapi which one is the best predictor? Nampaknya total mastery lah is the best predictor in terms of explaining the perceived stress ni. Bila kita tengok dekat sini, macam saya cakap, kena bawah 0.05 untuk dianggap signifikan kan. So kalau dia lebih pada, macam contoh total mastery ni kosong-kosong kan, tapi total PCOS ni lebih tinggi nilai signifikan, lebih 0.05, lebih tinggi pada macam contohnya sini 0.07. Maknanya kita hanya boleh buat kesimpulan total mastery je ada hubungan yang signifikan terhadap DV, tapi total PCOS ni tak ada hubungan, tak ada kesan, tak ada impact yang signifikan pun terhadap DV. Menunjukkan soalan dia ni tak ada hubungan lah kan. Total PCOS ni tak ada hubungan dengan DV kan, sekiranya nilai signifikan lebih daripada 0.05. So tapi dalam konteks yang contoh saya bagi ni menunjukkan nampaknya kedua-duanya adalah signifikan dan kedua-duanya strong, level signifikan dia strong, bukan dia 0.00 ni, dan beta dia kalau kita compare beta, total mastery lebih tinggi kan. So itu beza dia. So apa kesimpulan kita boleh buat adalah both total mastery and total PCOS ni made a unique and statistically significant contribution to the prediction, to dan meramalkan perceived stress punya score. Maknanya makin tinggi mastery, makin rendah stress. Makin tinggi PCOS, makin rendah lah stress. Itu ramalan dia ramal hubungan tu kan. In terms of dia punya impact dan kesan kan. Tapi bila kita compare beta dia kan, ni 47.2% ni menjawab persoalan kajian pertama tadi yang R square ni, R square. Kalau kita tengok R square ni kan 40 points ni.
0.468 ni. 447 pun boleh ataupun 0.5 pun boleh kan. Tapi kita biasanya kita ambil 0.47 lah kan. 0.47. Okey, sebelum balik semula, maka ini macam kita tengok tadi, kedua-dua model, total mastery, total PCOISS, dia explain about 47% lah of the variance dalam perceived stress. Ini menjawab persoalan kajian yang pertama. Untuk persoalan kajian kedua, kan, bila ada dua IV ni, total mastery, total PCOSS, macam saya cakap tadi, mastery, which is the ni lah, control of the external event, dia makes the largest unit contribution. Dia beta dia paling tinggi kan. Walaupun PCOS also made a statistically significant juga contribution. Ni bukan kata seolah mastery saja menyumbang mempunyai hubungan ada impact kesan yang signifikan kepada persistent stress, maka PCOS pun juga ada hubungan secara signifikan. Tapi beta, in terms of variance yang paling tinggi yang dijelaskan, dirasa beta yang paling tinggi adalah mastery lah ya. Variable yang pertama, control of the external events. So setakat itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. So kita belajar bagaimana kita nak mengenal pasti total variance explained by the whole model kan, by the keseluruhan model tu, keseluruhan equation tu. Dan kita juga boleh identify kuasa peramal untuk setiap variable pemboleh ubah yang kita masukkan dalam model dan equation tu kan. So kalau kita nak tengok kuasa meramal keseluruhan model tu, kita baca R square kan. Kalau kita sample size kita kecil, kita tengok adjusted R square. Dan kita juga penting tu tengok level of significance dalam table bernama inilah ANOVA tadi. Dan kalau kita nak tengok unit contribution made by each of the variable, setiap variable tu kita tengok dekat table coefficient tadi, tengok dekat level standardized coefficient beta dia, dan tengok level significance sebelah kanan dia tu. Dari situ kita boleh identify which one is the best predictor, which one is the makes the largest unit contribution to the perceived stress bagi DV tadi tu kan. So, terima kasih. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.